اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimah yang bersama-sama kita berada di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Marilah kita ambil peringatan sedikit di 10 yang akhir ni. Mudah-mudahan dengan peringatan yang rekah ni boleh kita ambil manfaat bersama. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita duduk di malam yang ke-21 22 dah. Jadi di malam-malam yang akhir ni orang panggil bulan Ramadan ni dia ada satu hadis dia bahagi 3 juzuk. Juzuk pertama dia panggil rahmat. Juzuk yang kedua dia panggil maghfirah. Juzuk yang ketiga untuk minan nar. Jadi kita duduk di juzuk akhir Ramadan ni. Tak banyak hari lagi, seminggu lebih kurang Ramadan akan meninggal kita. Manakala Ramadan meninggal kita, bombing, langit, bukit sedang menangis mari kepada umat Muhammad kerana musibah dia panggil. Kerana bulan ini bulan ya Tuhan peri. Yang ni Tuhan katuk pintu syurga, Tuhan katuk pintu neraka. Dan bulan ini Tuhan buka pintu syurga terlelah lapar tu. Pintu neraka 7 Tuhan kunci. Ini kehebatan Ramadan. Pintu syurga lapar Tuhan buka terlelah. Inilah kelebihan Ramadan. Dan setan-setan yang jahat Allah suruh malaikat ikat-ikat pergi belenggu kita ke laut. Itulah muslimin dan muslimah, ibu bapa, laki-laki dan perempuan, muda tua, yang bersama-sama kita sudah semaya asar. Mari kita berehat, masih kita berehat menunggu waktu buka puasa. Sama boleh kita dengar tazkirah dan peringatan agama. Mudah-mudahan kita jadi manfaat kita bersama. Jadi manakala kita tengok daripada satu hadis Nabi, malam 10 yang awal tu Aisyah kata Nabi ada dalam masjid tapi tidak begitu bersungguh. 10 yang tengah pun Nabi ada dalam masjid. Dan 10 yang akhir ni Nabi bersungguh-sungguh benar-benar. Dengan Nabi gerak ke ahli-ahli dia beriktikaf bersama di dalam masjid. Ni makna kata Nabi, man qama ramadana, mereka yang berdiri. Di kanak berdiri situ iaitulah berjaga buat berbagai-bagai ibadat. Panggil qama. Qama tu asal makna berdiri. Murak daripada qama tu berjaga di dalam beribadat dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setahun sekali. Di 10 yang akhir itulah malam yang istimewa dan malam yang lebih.
Kalau kita mengaji bab iktikaf di dalam masjid, iktikaf dalam masjid ni boleh sepanjang-panjang tahun dan boleh sepanjang-panjang hari dan boleh sepanjang-panjang bulan. Tapi dalam setahun ni iktikaf yang afdal sekali, yang lebih sekali ialah di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi malam setahun hak lebih 10 akhir daripada Ramadan inilah. Kalau kira hari dalam setahun hak lebih, iaitu 10 hari daripada Zulhijjah, awal daripada Zulhijjah. 10 hari daripada awal Zulhijjah ialah nasabah hari di dalam setahun, lebih 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Nisbah dengan malam muslimin dan muslimah di dalam setahun ialah 10 akhir daripada Ramadan. Maka di 10 akhir ni di bulan Ramadan ni kepada muslimin dan muslimah hok kerja kuat, maka kita slow dalam kerja kita. Slow apa? Kalau hak tidak ada hak boleh makan cukup dah, maka kita rehat daripada kerja buat kita supaya kita ambilkan masa 10 yang akhir ni semata-mata kita beribadah dengan Allah SWT sebagaimana ittiba, bagaimana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ni nak Allah kasih kepada kita, Tuhan letak syarat mesti kena ikut Nabi. Kata Tuhan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata ulemu ya Muhammad bagi umatmu dan bagi sahabatmu, jika kamu kandak nawi Allah kasih kepada kamu, syarat yang pertama, fattabi'uni, maka ikut akan aku, yakni ikut Nabi. Ikut Nabi daripada segi perkataan dia, hak tidak khususiah pada Nabi. Ikut Nabi di segi perbuatan dia, hak tidak khususiah bagi Nabi. Jadi Allah Taala suruh kita ikut Nabi. Kerana Nabi ni orang yang cukup persing di dalam kita buat contoh, di dalam orang beriman dan orang beribadat dengan Allah. Nabi lah orang cukup persingnya. Ibadat dia. Baik di segi ibadat baca Quran cukup persing Nabi. Baik di segi amal zikir cukup persing dia. Baik di segi semaya, baik di segi ilmu cukup. Itu Allah Taala kita suruh ikut Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa-apa hak Nabi buat, apa-apa hak Nabi kata, mu ambil. Yani ambil amal sekadar kita mampu. Kalau hak Nabi suruh, kalau hak Nabi buat, kita tiru Nabi mastata'tum, qadar kuasa kamu, qadar mampu kamu. Tapi wa ma nahakum annahu fantahu, apa saja daripada Nabi larang kamu, fantahu, maka kamu beradu, memberhati, yakni jangan buat. Itu cara orang Islam. Dia kena tengok cara hidup Nabi. Kerana kita tak mengucap kan, la ilaha illallah, turut perintah Allah. Muhammadur Rasulullah, turut perintah Nabi. Jadi 2 juzuk lah agama tu. Perintah Allah, cara hidup Nabi. Itulah dikata dinul Islam. Kemudian gambaran hidup Nabi di 10 yang akhir ni balah mana Nabinya? Oh, banyak kita mengaji hadis, banyak kita mengaji sejarah. Nabi di 10 yang akhir ni, Nabi hingga tak mau tubik daripada masjid.
Bersungguh dia tu. Sungguh Nabi tu dengan Nabi tidak tubik daripada masjid. Mulakan apa hajat saja hak mesti kena tubik, Nabi tubik. Kalau tidak ada hajat, Nabi tak tubik. Setengah-tengah riwayat kata Nabi gusuk rambut dia panjang, Nabi hulakan tekak kepada Aisyah, lepaskan rambut dia. Tapi Nabi tak keluar tubik dari masjid juga. Tu contoh Nabi. Dia bersungguh di 10 yang akhir ni luar biasa. Kemudian kita tak boleh 100% serupa dengan Nabi pun kena usaha kita ada meh-meh seperti dengan Nabi. Bandingi kalau kita tu anak Abdullah, ada meh-meh Abdullah. Kalau kita tu anak Yusuf, ada meh-meh Yusuf. Walau tak serupa 100% pun. Begitulah muslimi dan muslimah, ibu bapa yang ada, kalau orang perempuan duk masak di dapur, boleh kita dengar muzakarah ni. Kalau orang laki-laki sudah dia semaya daripada masjid, boleh kita rehat menunggu waktu nak buka puasa, maka kita dengar peringatan sikit sebanyak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Manakala kita tengok Nabi bersungguh begitu, di dalam mengamalkan menjaga ke 10 Ramadan ni, salah satu daripada Nabi dia iktikaf di dalam masjid dia. Hukum dalam fiqh kita iktikaf sepanjang-panjang tahun disuruh, tapi ya afdal sekali kita iktikaf 10 yang akhir. Maka Nabi manakala 10 yang akhir ni, satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi ialah masuk iktikaf dalam masjid. Serta niat iktikaf beradu dalam masjid. Nak mengkosongkan hati kita daripada benda-benda dunia. Setahun sekali 10 hari 10 malam ni, mari nak usuh jiwa kita bersih dengan Tuhan. Kerana nak membersih hati ni satu perkara yang susah. Kita nak bersih kereta mudah, kita nak bersih mutu mudah, nak bersih kain mudah, nak bersih kita kena seluk mudah. Tapi nak bersih hati ni satu perkara yang susah dan satu perkara yang remeh. Kalau itu, cara Nabi, dia contoh kepada kita, iktikaf di dalam masjid 10 yang akhir ni bersungguh-sungguh. Dengan dia gerak keluarga dia, ahli dia, iktikaf bersama. Kalau itu manakala kita tahu dah cara hidup Nabi semalah tu, cara-cara kita nak tiru Nabi ni, kita nak hidup malam Lailatul Qadar tu, setinggi-tinggi kita hidup malam Lailatul Qadar, ambil daripada terawih hingga sampai ke subuh. Itulah hidup malam Lailatul Qadar yang tinggi sekali. Itu setinggi-tinggi kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ambil daripada lepas terawih, ambil dia mengorek, kita semaya jemaah. Lepas semaya jemaah, kita semaya Isya. Lepas semaya Isya, semaya terawih 20 rakaat, 23 dengan witir. Lepas tu, kita duduk iktikaf dalam masjid, tidak balik daripada rumah. Berjaga, beribadat, berbagai-bagai ibadat, hingga sampai subuh. Kalau bahasa lepas subuh tu bahasa letih sikit, rehat, tidur. Apa kain molek, apa tikam molek, tidur dalam masjid yang wisma masjid. Tu hidup hak tinggi sekali. Bagaimana Nabi hidup? Kalau kita ita kepada orang soleh-soleh dulu sebagaimana Imam Nawawi, sebagai Imam Rafi'i, kalau kita tengok
Imam Hanafi di dalam hidup dia bukan bulan Ramadan lah. Semaya Isra, semaya subuh, Hotullah makan masa 40 tahun. Itu sejarah hidup Imam Hanafi. Orang yang warak dan alim dan berakhir beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok pula kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, semaya malam ni 300 rakaat, 300 lebih baru dia tidur. Begitulah kalau kita tengok salafus soleh. Jadi cara kita nak hidup malam Lailatul Qadar ni, satu, solat banyak semaya. Banyak semaya. Semaya ke apa ni? Kalau kita ada qada semaya kita. Qada. Kita kena insah diri kita ni. Ada qada banyak ke tak? Kalau ada qada, kita qada. Lepas semaya, lepas semaya. Kalau kita khabar, kata kita ada qada, kita banyak qada. Itu cara dia. Orang panggil banyak solat. Kerana hak ni lah amalan lebih. Amalan semaya ni ialah amalan lebih. Kerana Nabi ni semaya dia hingga bekak kaki-kaki sebagai dia nak gelar orang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdan syakura dia panggil. Kan itu kalau tidak ada hak qada tak ada. Maka kita semaya sunat. Ya sunat tahajud. Semaya sunat mutlak. Semaya lah dengan sebanyak. Kerana kalau tak ada hak qada hak fardu, kita tengok sunat-sunat hak muakkad kapik fardu tu ada ke tak kita tinggal. Kita tinggal sunat subuh banyak mana? Kita tinggal sunat duha banyak mana? Kita tinggal sunat Isra banyak mana? Sunat qada. Tu cara nak menghidup malam Lailatul Qadar dengan banyak semaya. Sama ada semaya qada ataupun semaya sunat. Tu. Semaya banyak dah. Berasa banyak dah semaya tu. Nak alih pada ibadat lain pula. Maka banyak pula baca Quran. Banyak baca Quran. 2, 3, 4 juz. 4, 5 juz. Dan mengata, nak baca Quran tak pandai. Baca keluar Allah banyak. Baca sampai beribu-ribu keluar Allah tu. Kerana baca keluar Allah ni kelebihan sangat. Kalau baca cukup 7 laksa, boleh tebuh daripada orang yang sudah tetap daripada mengaku ada kisah ke. Kalau itu kita tak lancar nak baca Quran, kita nak menghidupkan bulan nak menghidup Lailatul Qadar ni dengan bahasa kita baca Quran. Tak boleh baca Quran, baca keluar Allah. Dengan sebanyak-banyak kita ada. 1,000, 2,000, 3,000. Tu ingat molek dah. Tak boleh baca keluar Allah, bahasa lengah dah baca keluar Allah. Kita ni banyak dosa, banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Banyak lafaz-lafaz istighfar tu. Ataupun astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Boleh. Ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Ataupun astaghfirullahalazim. Boleh. Naknya kata banyak. Siapa dia banyak kata istighfar ni, rezeki dia murah. Dan dosa dia tak ada, rezeki murah. Sebab-sebab bagi kita rezeki tu mahal, rezeki tu susah,
ialah ada kita dosa. Sama ada dosa hak kita khabar ataupun dosa hak tidak khabar. Ia menegahkan mahal rezeki yang menjadi payah rezeki sebab kita cemar, iaitu cemar dengan dosa. Tu kali itu istighfar banyak. Di malam Lailatul Qadar ni istighfar banyak. Nak miduk istighfar. Kalau kita berasa kata tak semangat nak istighfar sehari, buat halqah. Buat halqah pula 10 hari 5 orang. Astagfirullah innallahu ghafurur rahim. Tak ambil. Kalau kita nak berjaga di masjid, kena tak ambil sehari. Buat halqah istighfar kena ada ambil. Astagfirullah innallahu ghafurur rahim. Mana ada ketua lah. Ketua tu hak sebut kena sikit. Hak sebut betul dengan hak tajwid nak tu. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Banyak dengan sebanyak-banyak. Manakala kita rasa jembung dah dengan astagfirullah, kita beralih buat halqah tasbih pula. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Baca banyak. Buat halqah tasbih. Supaya kita tak jadi mengatuk, tak jadi jenera, ya kena ada ketua. Kalau kita nak menghidupkan di masjid, kalau kita nak hidup di rumah, pakat dengan keluarga kita. Ni kita nak halqah ni, nak halqah ni. Ni dia panggil cara. Cara-cara yang kita nak menghidupkan malam Lailatul Qadar, ambil di awal malam hingga sampai ke akhir malam. Duk cari apa ni? Duk tunggu apa ni? Duk cari mata belia. Mana mata belia? Lailatul Qadari khairum min alfisah. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni banyak mana? 83 tahun lebih kurang ke. Dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu taala. Semua amal tu kena ikhlas hati lillah. Baca Quran pun lillah. Semaya lillah. Istighfar lillah. Tasbih lillah. Tu cara dia. Inilah Nabi kata, man qama, mereka yang berjaga malam, yang beribadat di sebelah malam, lebih-lebih lagi di 10 akhir bulan Ramadan, imanan, dengan yakin, dengan iman dia. Dia kenal Allah, dia kenal Rasul, dia takut ke Allah, dia gerung ke Allah. Tu panggil imanan, dengan keyakinan kita, dengan yakin ni dia, dengan yakin kita buat amal tu, dengan iman kita, bukan dengan tiru demo. Iman dengan iman hak ada kita. Ni ibadat ni ibadat hak Tuhan perintah. Ibadat ni hak contoh oleh Nabi. Imanan wahtisaban, ikhlas lillah. Semaya banyak ni lillahi ta'ala. Tasbih banyak ni lillah. Baca Quran banyak ni lillah. Ikhlas ni mudah disebut di mulut, payah di amal. Kerana ikhlas satu rahsia daripada rahsia Allah, ia Allah taruh di dalam hati hamba hak dia kasih. Itu ikhlas dia panggil. Manakala kita mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban, apa kehebatan dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa kita hak lepas-lepas dah daripada dulu-dulu. Apa riwayat ni? Apa ni? Ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara, dan barang yang terkemudian.
Ingat molek. Tu cara-cara kita nak hidup amal di malam Lailatul Qadar kalau kita iktikaf dalam masjid, itu cara dia. Dengan cara semaya banyak, dengan cara baca Quran banyak, dengan cara istighfar banyak, dengan cara tasbih banyak. Itulah lebih kurang kepada kita muslimin dan muslimah yang senantiasa kita bersyukur dengan Allah di atas iman kita, di atas taat kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Itulah lebih kurang kepada ibu bapa muslimin dan muslimah yang berada sama-sama kita menanti nak buka puasa sambil kita mendengarkan muzakarah agama. Mudah-mudahan kita dapat faham dan dapat beramal sama dengan ikhlas hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitulah lebih kurang bui peringat di petang yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan berkat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita tak habis lagi cara Lailatul Qadar ni, gapo lagi mesti kita kena buat. Demo tunggu dengan alas seterusnya. Kalau tidak uzur sebenarnya. Ada tak orang tanya? Kena buat zakat tak betul? Kena buat bayar zakat ya tahun. Duit kita dak taruh 200,000. Sama ada dak taruh dalam bata derma, taruh di dalam bank, atau taruh dalam peti. Maka duit 200,000 tu syarat nak beri zakat, satu cukup nisab. Kalau itu 200 tu siapa nisab dah. Yang kedua sapahu 12 bulan. Maka manakala cukup dua tu, siapa nisab siapa wajib keluar zakat. 200,000 ni banyak mana tubik zakat? Dia 1,000 tubik 25 kop. Tu cik zakat. 200,000 tubik 5,000 kop. 200,000 tubik 5,000 kop zakat. Tu muslimin dan muslimah, apa dia taruh duit, siapa nisa wajib kita keluar zakat. Rukun Islam yang 5 tu. Tu lebih kurang. Allah a'lam. Cara nak bayar pedia hak lama-lama. Kita tinggal puasa hak lama. Kalau kita tinggal puasa sehari bulan Ramadan, misalnya banding ni, tapi lalu 10 tahun dah, kita tak ada qada Ramadan tu 10 tahun dah kita tak ada puasa sehari. Cara nak bayar pedia dia, sehari tu kena ke 10 cupok. Kerana dia setahun naik cupok, 2 tahun 2 cupok, 3 tahun 3 cupok, 10 tahun 10 cupok. Ambil 10 cupok, bayar pedia. Qada puasa sehari. Tu cara dia. Kita bayar pedia, hak kita duk main tak qada puasa, ambil beras cupok, bui. Umpama kalau kita kata 10 tahun dah kita tak ada qada ni, lalu Ramadan 10 tahun dah, berarti kena denda 10 cupok. Puasa sehari ya. Dah kita tinggal puasa sehari, tapi kita tak ada qada 10 tahun misalnya. Kena beri pedia 10 cupok. Suka mari cupok, 2 cupok, 3 cupok. Bayar apa dia? Beri kepada fakir miskin. Uya Kak ni. Selagi dak siapa nisa,
kena wajib tiap-tiap tahun. 200 tu tak ada senyek kita bui. Kalau kita bui dah ni. Kalau kita ambil duit saat ni, duit 200-nya, kurang 5,000 je daripada 200. Tak apa ni kena beli, kena bui juga pula dah. Selagi dak siapa nisa, selagi dak siapa ho berulang tahun, wajib ui berulang-ulang tahun. Boleh pahala banyak dah. Tu dia. Dia berkongsi dalam nego ya, syarikat. Tapi dia bagi labur dengan tak seimbang. Tak sama banyak. Tu atas janji kita. Kita syarikat dengan demo. Apa tu? Siapa dia kerja kedua. Kerja kedua mesti kena bahagi sama banyak dah. Kalau kita syarikat tapi kerja sebelah je, tu mengikut janji kita. Nak bagi banyak balik orang kerja ke? Tu. Tu di atas janji kita, di atas syarat kita khas syarikat tu. Jangan jadi zalim, jangan jadi penipu. Kerana harta tak berkat, dan sakit hatimu, sakit hatiku. Jadi wisi iman dia panggil. Bagi dengan adil. Bila? Begitulah lebih kurang muslimi muslimah di hari berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dapat kita rahmat dan berkat, dan kita kekal hidayah kita istiqamah dalam semua benda kebaikan, dan kita berdoa semua kita dapat husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih.